Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahid bin Mazini, nombor matrik 290989. Saya ingin membentangkan tentang pengenalan bagi integriti dalam organisasi PDRM. Integriti merupakan asas kepercayaan masyarakat terhadap PDRM dan memainkan peranan penting dalam penguatkuasaan undang-undang yang berkesan. Tanpa integriti, kualiti perkhidmatan PDRM akan terjejas, yang seterusnya mengurangkan keyakinan masyarakat. Penyelidikan menunjukkan bahawa tahap integriti dalam PDRM berkait rapat dengan budaya organisasi dan integriti individu. Pelaksanaan Pelan Integriti Nasional 2004 bertujuan untuk memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan PDRM melalui penerapan nilai-nilai integriti yang sesuai dengan norma masyarakat. PDRM telah menghadapi pelbagai cabaran, termasuk masalah rasuah dan salah laku yang serius. Isu-isu ini telah menghakis keyakinan masyarakat dan menjadikan PDRM salah satu institusi paling korup di Malaysia. Menurut laporan, hanya 1% daripada 100,000 anggota PDRM terlibat dalam gejala rasuah, tetapi kes-kes pelanggaran tata tertib yang melibatkan pegawai kanan dan anggota lain telah mencalarkan reputasi pasukan. Tindakan tegas perlu diambil untuk menangani isu ini agar tidak berulang lagi. Kegagalan untuk menegakkan integriti dalam PDRM menghalang kerjasama masyarakat dan menjejaskan keselamatan awam. Kes-kes pelanggaran tata tertib seperti kekerasan dan jenayah oleh anggota polis telah menyebabkan masyarakat memandang serong terhadap PDRM. Ketua Polis Negara menekankan bahawa membudayakan integriti adalah keutamaan untuk memulihkan kepercayaan awam dan memastikan keselamatan masyarakat terjamin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Reza bin Muhammad Noh, nombor matrik 290972. Saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian atau situasi. Pertama sekali, mari kita lihat tentang evolusi integriti dalam PDRM. PDRM ditubuhkan pada 25 Mac 1807 semasa pemerintahan kolonial British dengan tujuan untuk menjaga undang-undang dan ketenteraman di Penang. Ini menandakan permulaan sistem kepolisian moden di Malaysia. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, PDRM beralih kepada peranan yang lebih besar dalam menjaga keselamatan awam dan perpaduan nasional. Namun, warisan zaman penjajahan dan kebimbangan terhadap rasuah masih menghalang PDRM daripada mencapai matlamat tersebut secara efektif. Pada 1960-an dan 1970-an, PDRM berhadapan dengan pelbagai cabaran termasuk ketegangan etnik dan ketidakstabilan politik. Dalam tempoh ini, keberkesanan pasukan polis sering dipertikaikan akibat salah laku yang merosakkan reputasi mereka di kalangan masyarakat. Menjelang akhir abad ke-20, pembangunan ekonomi Malaysia membawa kepada peningkatan jangkaan rakyat terhadap perkhidmatan PDRM. Aktivisme masyarakat sivil juga semakin menekankan pentingnya ketulusan accountability dalam operasi polis, mencerminkan perubahan harapan masyarakat terhadap integriti PDRM. Namun, kemunculan skandal rasuah berprofil tinggi merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Kes-kes ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dalaman dan menimbulkan kebimbangan mengenai integriti anggota polis. Sebagai respon kepada cabaran ini, PDRM telah melaksanakan beberapa inisiatif reformasi termasuk penubuhan unit integriti, program latihan etika dan kerjasama dengan masyarakat. Walaupun usaha-usaha ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki imej dan fungsi PDRM, keraguan masih ada di kalangan masyarakat mengenai keberkesanan langkah-langkah tersebut. Okey, seterusnya kita akan membincangkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Pada awal kemerdekaan, PDRM dilihat sebagai institusi yang stabil
Namun, insiden seperti Operasi Lalang pada tahun 1987 serta pelbagai laporan rasuah telah menurunkan keyakinan masyarakat terhadap pasukan polis. Tinjauan terkini menunjukkan bahawa 64% responden menganggap polis korup menurut Indeks Persepsi Rasuah 2021. Selain itu, kajian oleh Institut Integriti Malaysia pada tahun 2020 mendapati hanya 37% responden yakin terhadap PDRM, manakala 54% lagi percaya bahawa pegawai terlibat dengan rasuah. Dalam konteks kes rasuah pada tahun 2021, sebanyak 1,304 anggota dikenakan tindakan tata tertib. Pada tahun 2022, 135 pegawai diberhentikan dan sehingga Oktober 2023, sebanyak 94 pemecatan telah dilakukan atas salah laku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Pertama adalah liputan media. Laporan negatif dapat merosakkan imej PDRM. Kedua, pelibatan komuniti melalui inisiatif aktif dapat membantu membina kepercayaan antara polis dan masyarakat. Ketiga adalah accountability dalaman. Tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat dalam rasuah adalah penting untuk memulihkan keyakinan awam. Akhir sekali, latihan dan profesionalisme dalam pasukan polis perlu diperkukuhkan untuk memastikan etika dijunjung tinggi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid bernombor matrik 290968. Saya ingin membentangkan tentang analisis penyelesaian masalah. Salah satu isu utama adalah rasuah yang bukan sahaja merosakkan integriti institusi ini tetapi juga menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Selain itu, terhadap masalah salah guna kuasa di kalangan pegawai yang bertindak tidak beretika serta kekurangan pengawasan yang menyebabkan sistem pemantauan menjadi lemah. Penyebaran rasuah dalam PDRM adalah sangat membimbangkan. Menurut Indeks Persepsi Rasuah 2021, PDRM dianggap antara institusi paling korup dengan 64% responden menganggapnya sedemikian. Terdapat juga kes berprofil tinggi yang melibatkan pegawai tinggi dan sindiket jenayah yang semakin merosakkan reputasi PDRM itu sendiri. Punca utama rasuah ini termasuklah pengawasan dalaman yang lemah di mana tiada mekanisme pemantauan yang efektif. Gaji rendah turut menjadi faktor dorongan bagi pegawai untuk terlibat dalam aktiviti rasuah. Budaya institusi yang boleh toleran terhadap tingkah laku tidak beretika dan persekitaran kerja yang bertekanan untuk mencapai sasaran prestasi juga menyumbang kepada masalah ini. Akibat daripada rasuah adalah serius. Ia mengakibatkan penghakisan amanah awam di mana kepercayaan masyarakat terhadap PDRM terjejas. Keselamatan awam juga tergugat dengan peningkatan kadar jenayah dan terdapat implikasi undang-undang serta kewangan yang membebankan kerajaan. Untuk membantras rasuah dalam PDRM, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penubuhan unit integriti yang bertanggungjawab menyiasat dakwaan rasuah. Kedua, kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM perlu dipertingkatkan untuk meningkatkan accountability. Ketiga, latihan dan pendidikan tentang etika perlu diberikan kepada pegawai. Keempat, kempen kesedaran awam harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran tentang bahayanya rasuah. Akhir sekali, penubuhan badan pengawas bebas untuk memantau kelakuan anggota polis adalah langkah yang amat penting. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat peranan budaya organisasi dan kepimpinan beretika dalam meningkatkan integriti PDRM. Struktur hierarki yang ketat seringkali memaksa pegawai rendah untuk mengikuti arahan yang tidak beretika. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang bertentangan dengan nilai moral peribadi juga menjadi cabaran besar bagi semua pegawai. Satu isu penting adalah kekurangan akibat terhadap salah laku apabila tiada tindakan diambil terhadap mereka yang melanggar etika. Mentaliti business as usual akan terus berkembang dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi integriti termasuk
kepimpinan beretika. Kepimpinan yang kuat diperlukan untuk membentuk kompas moral dalam organisasi itu sendiri. Selain itu, budaya toleransi terhadap salah laku hanya akan mengurangkan integriti dan kepercayaan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini dan memperkukuhkan budaya organisasi serta kepimpinan beretika, kita dapat memulihkan integriti PDRM dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syahrudin bin Wasimin, nombor matrik 291159. Saya ingin membentangkan cadangan memperkukuh integriti dalam PDRM. Yang pertama, penguatkuasaan pengawasan, iaitu dengan memberikan kuasa pendakwaan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi EAIC. Ini membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap pegawai yang terlibat dalam salah laku. Kerjasama dengan SPRM juga perlu dipertingkatkan untuk pemantauan kes rasuah. Kita boleh mengambil inspirasi dari model Independent Police Complaints Council IPCC di Hong Kong yang berjaya meningkatkan ketelusan operasi polis. Kedua, latihan etika dan kepimpinan harus diberikan keutamaan. Program pembangunan yang fokus kepada integriti perlu dilaksanakan dan latihan mandatory berkala wajib untuk pegawai kepimpinan agar mereka memahami tanggungjawab etika. Yang ketiga, kempen kesedaran awam penting dalam memerangi rasuah. Inisiatif seperti kempen Ketuahi Hak Anda boleh mendidik masyarakat tentang hak mereka dan cara melaporkan salah laku, meningkatkan ketulusan dalam PDRM. Keempat, penggunaan analisis data juga boleh meningkatkan kecakapan operasi. Dengan ini, PDRM dapat mengenal pasti pegawai bermasalah dan meramalkan aktiviti jenayah lebih awal dan membolehkan tindakan proaktif dilakukan. Kelima, akhir sekali, kerjasama antara agensi perlu diperkukuhkan. Pasukan petugas bersama yang melibatkan pelbagai agensi boleh ditubuhkan untuk menyiasat kes rasuah berprofil tinggi. Contoh terbaik ialah kerjasama antara polis dan badan anti rasuah di Singapura yang berjaya dalam usaha memerangi rasuah. Secara keseluruhannya, pendekatan cadangan ini menyeluruh dan mencerminkan langkah-langkah proaktif untuk memerangi rasuah dan meningkatkan integriti di dalam PDRM. Saya yakin cadangan-cadangan ini jika dilaksanakan dengan baik akan memperkukuhkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pasukan polis kita. Kesimpulannya, integriti dalam PDRM adalah asas kepada penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan awam. Walaupun PDRM telah berperanan penting dalam menjaga keselamatan, isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa telah merosakkan kepercayaan masyarakat. Untuk memulihkan keyakinan ini, PDRM perlu melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh yang menekankan ketelusan, accountability dan tingkah laku beretika. Dengan langkah-langkah ini, PDRM dapat memenuhi mandatnya untuk melindungi rakyat Malaysia secara efektif dan memastikan nilai demokrasi terpelihara.